Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Tengku Aiman Faiz bin Tengku Umar Baki, akan membentangkan tentang kepelbagaian agama, iaitu mencari titik pertemuan. Tajuk saya pada hari ini adalah adakah terdapat pelbagai kefahaman tentang pelbagai agama di Malaysia dan di luar negara? Mari kita rungkaikan. Apakah jawapannya? Sebagai permulaan, mari kita mengenali maksud apa itu agama. Agama adalah sistem kepercayaan yang kohesif dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Menurut statistik, terdapat 4,200 agama yang terdapat di muka bumi ini. Antara agama yang terdapat di muka bumi ini ialah agama Islam, agama Kristian, agama Sikh, agama Buddha, agama Hindu, agama Yahudi dan sebagainya. Kewujudan agama di muka bumi ini adalah disebabkan oleh daripada utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi terdahulu dan juga wujudnya sebahagian agama kerana diadakan oleh orang-orang terdahulu yang ingin diakui mereka adalah Tuhan dan berkuasa. Namun begitu, agama-agama yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengikut peredaran zaman. Apabila wujudnya zaman baru, agama-agama yang terdahulu akan termansuh dengan sendirinya. Maka wujudnya kitab-kitab baru. Di dalam Al-Quran ada menyebut bahawa agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa telah diseleweng oleh penganutnya yang membelakangi agama itu. Dan agama Kristian yang dibawa oleh Nabi Isa itu masih diguna pakai pada hari ini dengan isi kandungannya yang telah diseleweng. Agama Yahudi juga yang dibawa oleh Nabi Musa dipakai sehingga hari ini dengan pengiasian kitab yang salah dan telah diubah suai. Walaupun mereka tahu segalanya yang terkandung dalam Al-Quran adalah benar-benar belaka, namun mereka ego kerana tidak mahu mengakui Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah yang membawa agama Islam itu adalah agama yang terakhir. Okey, baiklah, mari kita mengenali agama-agama yang terdapat di muka bumi ini. Antaranya ialah agama Islam. Agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah diutuskan untuk membawa agama Islam pada tahun 610 Masihi. Terdapat 90% ahli sunnah wal jemaah di muka bumi ini dan selebihnya adalah Syiah. Agama Syiah ini tidak mengakui Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Namun mereka percaya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala agama Hindu pula adalah dibawa daripada negara India. Majoriti penganut agama Hindu adalah daripada penduduk negara India. Seterusnya adalah agama Kristian. Agama Kristian adalah dibawa oleh Nabi Isa pada tahun 27 Masihi. Terdapat 3 jenis agama penganut agama Kristian, termasuk Ortodok Timur, Katolik Roma dan Protestan. Tuhan Yesus yang dikenali oleh agama Kristian adalah Nabi Isa AS. Seterusnya adalah agama Buddha. Agama Buddha adalah sama seperti agama Hindu, namun mereka mempercayai hukum karma dan kehidupan selepas mati. Sebagai contohnya, kita boleh lihat apabila mereka meninggal, harta-harta yang mereka ada ditanam sekali bersama-sama mereka. Seterusnya adalah agama Yahudi. Agama yang terakhir ingin saya terangkan pada hari ini bagaimana kewujudannya. Agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa AS selepas diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Yahudi sekarang dianuti oleh majoriti bangsa-bangsa Israel. Seperti mana yang kita tahu, ramai orang yang menganggap Israel itu adalah Zionis dan Zionis itu adalah Israel. Namun begitu, Zionis adalah suatu fahaman. Tidak semua Israel adalah Zionis. Sekian daripada saya. Seterusnya, kita ke next presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang konflik agama yang berlaku di dalam negara Malaysia. Okey, konflik yang saya ingin bincangkan adalah konflik agama yang baru sahaja berlaku dalam negara kita, iaitu isu bantahan terhadap pelaksanaan tulisan Jawi dan isu pemasangan taunong di sekolah. Kita lihat kepada isu yang pertama, iaitu bantahan terhadap pelaksanaan tulisan Jawi. Mengapa ianya dibantah?
Sebagaimana yang kita tahu, tulisan Jawi ini telah dirancang oleh Kerajaan Malaysia untuk diletakkan dalam pembelajaran tahun 4, di mana ianya hanyalah 3 muka surat di dalam buku teks, iaitu pembelajaran tulisan Jawi tentang Jawi yang berada di dalam wang kertas ringgit Malaysia, yang berada dalam jawatanegara kita, dan Perkataan Malaysia yang dieja di dalam bentuk tulisan Jawi. Tulisan Jawi ini adalah berasal, iaitu sebahagian daripada bahasa Melayu itu sendiri. Jadi mengapa ianya dibantah? Disebabkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Mereka sengaja melakukan propaganda, membuat propaganda untuk menaikkan kemarahan rakyat Malaysia dan sengaja melaga-lagakan kita. Jadi kerajaan perlu ambil langkah yang proaktif, iaitu menangkas, iaitu menapis pihak-pihak tidak bertanggungjawab ni. Selain itu, kita lihat kepada pihak media, iaitu contohnya akhbar Cina, iaitu mereka menulis dalam tajuk akhbar mereka pelaksanaan bahasa Jawi. Ini adalah fakta yang salah. Ianya bukan bahasa Jawi, ianya adalah sebuah tulisan Jawi yang menunjukkan identiti negara kita. Jadi ianya tidak sepatut berlaku kerana tidak mengubah. Apabila kita belajar tulisan Jawi itu, adakah ianya mengubah kepercayaan agama kita? Tidak. Jadi itu ianya bukan satu masalah yang besar. Kita lihat kepada isu yang seterusnya, isu pemasangan tanglong di sekolah. Ianya berlaku di mana sambutan Tahun Baru Cina di sebuah sekolah, iaitu mereka memasang tanglong, di mana orang ramai mengatakan pemasangan tanglong yang berlebihan dan menakuti mereka bahawa ia sengaja supaya anak-anak Melayu belajar tentang agama mereka. Tidak. Ini adalah sebuah budaya. Ianya hanyalah tanglong dan ianya sebuah budaya tahun baru mereka. Jadi ianya adalah budaya. Kita dalam satu Malaysia hidup berbilang kaum. Jadi kita sentiasa meraihkan antara satu sama lain, merayakan antara satu sama lain, mempelajari setiap budaya yang ada. Jadi ianya adalah isu yang sama seperti tadi dan masalah yang sama, di mana terdapat segelintir yang tidak bertanggungjawab sengaja untuk melaga-lagakan kita. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya menghalang semua ini. Jadi kita sebagai satu negara yang berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang agama, sepatutnya hidup dalam keadaan harmoni dan menjaga antara satu sama lain. Sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya ialah konflik agama pada masa kini. Kenapa wujudnya konflik agama? Ianya wujud disebabkan oleh perbezaan agama, ideologi, falsafah hidup, warna kulit, bahasa dan juga budaya. Seterusnya ialah peristiwa Christchurch. Peristiwa Christchurch adalah salah satu contoh konflik agama yang berlaku di dua negara. Apa itu peristiwa Christchurch? Peristiwa Christchurch ialah peristiwa di mana berlakunya dua serangan pengganas di Masjid An-Nur dan juga Pusat Islam Linwood di Christchurch, New Zealand. Tragedi ini berlaku semasa solat Jumaat pada 15 Mac 2019. Serangan itu telah membunuh sebanyak 51 orang dan juga mencederakan sekurang-kurangnya sebanyak 50 yang lain. Suspek yang bernama Brenton Harrison Tarrant merupakan seorang warga negara Australia telah mengemukakan manifesto sebanyak 87 halaman yang berjudul The Great Replacement. Dalam manifesto itu, ia mengatakan bahawa dia telah merancang serangan itu selama 2 tahun dan memilih lokasi Christchurch 3 bulan lebih awal. Ia turut mengungkapkan beberapa sentimen anti-Muslim dan sentimen anti-pendatang, termasuk ucapan kebencian terhadap pendatang, retrik supremasi putih dan panggilan untuk umat Islam dibunuh. Retrik supremasi putih ialah kepercayaan bahawa bangsa kulit putih ini lebih agung atau gah daripada bangsa kulit lain. Manakala bagi panggilan untuk umat Islam dibunuh pula, ringkasnya apa yang dimaksudkan ialah umat Islam yang memasuki negara-negara Eropah hanya memanggil atau menunggu waktu sahaja untuk dibunuh. Dalam manifesto itu juga ia turut menyebut mengenai mengapa atau motif serangan itu. Motifnya ialah untuk membalas dendam bagi orang-orang Eropah yang menjadi korban dalam serangan pengganas di Eropah. Suspek iaitu Brenton Tarrant telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol selepas suspek mengaku bersalah terhadap 51 tuduhan membunuh,
40 percubaan membunuh dan juga 1 dakwaan keganasan. Rata-rata masyarakat sekeliling mengeji dan menentang tindakan yang dibuat oleh pengganas tersebut dan berpendapat bahawa tindakan tersebut sangatlah tidak berberi kemanusiaan dan tidak bermoral. Kerana setiap agama mengajak umatnya untuk menghormati agama yang lain tanpa mengira bangsa, budaya dan juga kulit. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, ayat ini menjelaskan mengenai kebebasan beragama dan juga larangan sebarang paksaan terhadap orang lain atau bangsa lain agar memeluk Islam. Hal ini jelas menunjukkan bahawa Islam merupakan agama yang adil dan menyertai kedamaian. Kerana ia tidak memaksa bangsa lain atau orang lain untuk memeluk Islam dan membenarkan mereka untuk bebas menganut agama yang lain. Terima kasih kepada ahli kumpulan saya yang telah menerangkan tentang agama-agama utama serta konflik-konflik agama yang berlaku di dalam Malaysia maupun di luar negara. Sekarang tiba masanya untuk saya menyimpulkan tentang topik yang kami bahas kali ini. Perbezaan dalam kefahaman dan tingkah laku beragama ni boleh menjadi pemisah ataupun penyatu antara hubungan penganut agama dalam sesebuah agama itu sendiri ataupun dengan agama yang berbeza. Bagi mencari titik pertemuan, kepekaan dalam ruang sosial sedia ada amat diperlukan bagi memungkinkan peluang membawa penganut agama bergerak ke arah kesefahaman. Seterusnya, mari kita lihat dari sudut yang lebih dekat, iaitu di dalam negara kita sendiri, Malaysia. Berdasarkan laporan Indeks Keamanan Global (GPI) tahun 2019, Malaysia berada di tangga ke-16 paling aman di dunia dan sekaligus menjadikan Malaysia negara ketiga paling aman di Asia selepas Jepun dan Singapura. Ini menunjukkan bahawa walaupun Malaysia negara berbilang kaum, perpaduan yang dibentuk dan dijaga telah menjadikan negara kita negara yang harmoni. Sebagai contoh, ikon yang boleh dijadikan inspirasi ialah Ustaz Abid Liu atau nama sebenarnya Abid Irawan bin Ibrahim Liu. Sifatnya yang suka membantu tanpa mengira bangsa atau agama sangat disenangi oleh rakyat di Malaysia. Jika kita perasan dalam tahun ni, beliau diuji dengan kerja amalnya dipertikaikan oleh sesetengah pihak. Namun, jika dilihat di ruangan komen Facebook milik Ustaz Abid Liu sendiri, ramai orang bukan Islam pun turut memberi kata-kata semangat kepadanya di ruangan komen tersebut. Seorang lagi individu yang viral dengan membantu masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama adalah Kuan Chi Heng, atau saya pasti anda mengenalinya dengan nama Uncle Kentang. Beliau yang datang dari keluarga yang berbangsa Cina terkenal dengan kerja-kerja kebajikan yang dilakukannya sejak sekian lama tanpa mengira bangsa. Saya ringkaskan, salah satu inisiatif yang telah digerakkan olehnya ialah bagi mengumpulkan dana untuk membeli sebuah van jenazah. Inisiatif tersebut mendapat sambutan baik dari rakyat di Malaysia. Untuk pengetahuan semua, perkara yang lebih mengejutkan adalah sumbangan yang diterima untuk van jenazah tersebut bukan sahaja datang dari rakyat Melayu Islam, malah melibatkan penderma bangsa lain seperti China, India dan Sing. Perkara ini menunjukkan rakyat Malaysia sentiasa bersatu padu dalam membantu antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama atau kaum. Akhir sekali, saya ingin menyeru supaya jalinan hubungan agama yang positif akan terus dipupuk dalam kalangan penduduk di Malaysia. Kepelbagaian perlu diraih, bukan dikeji. Semua manusia seharusnya menghormati agama masing-masing dalam mencapai titik pertemuan tersebut. Allah telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108, dan janganlah kamu caci benda yang mereka sembah selain dari Allah, kerana mereka kelak akan mencaci Allah secara melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat mereka kembali. Lalu ia akan menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Ini amat jelas bahawa Islam menolak prinsip tidak toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya. Segala yang baik datang dari Allah dan yang buruk datang dari saya sendiri. Assalamualaikum.